Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk tambah unit isi padu cecair. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 202. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga F. Kira A 3.8 liter tambah 9.204 liter bersamaan dalam liter. Jadi kedua-dua nombor ini sudah memang dalam liter dan jawapan juga dalam liter, maka kita akan terus buat bentuk lazim. Jadi kita tulis ini 3.8. Kita tambah, okey, yang penting titik perpuluhan dia kena sama. Jadi titik di sini, kemudian ada 2 sifar 4. Okey, bila ada nombor yang terlebih macam ni, maka kita letak unit dekat ujung. Okey, dan kita lakukan penambahan. Okey, cuma nombor yang tak ada tu ataupun ruang yang tak ada nombor tu kita masukkan sebagai sifar. Okay, so masuk sifar dan sifar. Okay, jadi kita tambah sifar tambah 4, 4. Sifar tambah sifar, sifar. 8 tambah 2, 10. Kemudian titik perpuluhan. 9 tambah 1, 10. Tambah 3, 13. Maka kita dapatlah menjawab soalan A, iaitu 13.004 liter. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 3/4 liter tambah 7.265 liter bersamaan berapa liter? Okay, kita lihat di sini dua bentuk nombor yang berbeza untuk unit sukatan liter di sini, iaitu yang pertama pecahan, yang kedua perpuluhan. Jadi cikgu sarankan kita jawab dalam perpuluhan. Ini bermakna nombor di depan ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah pecahan ataupun nombor bercampur 2/3/4 liter ni. Kita perlu tukarkan kepada perpuluhan. Okey. Jadi macam mana cara dia? Okey, kita tulis dulu 2/3/4. Okey, macam mana 2/3/4 boleh menjadi perpuluhan? Okey, so cara pertama ataupun langkah pertama, kita pisahkan kedua-dua nombor bercampur ni menjadi nombor menjadi apa? Kita cerahkinkan, iaitu ini ialah nombor perpuluhan dia ialah 2.0. Okey, tinggal lagi 3/4 ini kita tak tahu berapa nombor perpuluhan dia. Okey, 3/4 bermaksud 3 dibahagi 4. Okey. Jadi 3 bahagi 4 macam ni. Jadi berapa kali 4 dapat 3 Kita tak ada, maka kita tulis sini sifar, sifar. Tolak 3 tolak sifar 3. Okey. Jadi bila baki macam ni, kita letak titik perpuluhan dan tambah sifar, di sini akan mendapat nombor perpuluhan. Okey. Masuk sekarang 30. Jadi berapa kali 4? 30. Dalam sifar 4, 30 itu yang hampir ialah 28, iaitu 7 kali 4. Okey. Jadi kita tulis sini 7. Kita tulis sini 28. Okey, kemudian kita tolakkan. Sifar tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 10, 3 tinggal 2. 10 tolak 8, 2. Kemudian 2 tolak 2, sifar. Okey, masih lagi ada baki. Jadi selagi mana ada baki, kita nak hapuskan baki ni, kita tambah sifar. Dan seterusnya kita turunkan. Okay, bila turunkan sifar dia jadi 20. Jadi seperti biasa, berapa kali 4? 20. Okey, sifar 4, 20 ialah 5 kali 4. Okey, jadi kita dah dapat dah nombor perpuluhan.
untuk 3/4. Jadi 3/4 ni nilainya ialah apa? Ialah 0.75. Okay, kemudian kita sekalikan, maksudnya kita tambahkan 2.0 tambah 0.75. Okay, jadi kita tambah, kita akan dapat nilainya. Okay. Kita dapat ini tak ada nombor, jadi letak sifar. Ni 5, 7 dan 2. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya 2/3/4 liter ni bila kita tukar jadi pecahan, dia menghasilkan 2.75 liter. Okay, so kita boleh tulis sini 2.75 liter. Okay, kemudian dekat nombor sebelahnya tidak perlu kita tukar, jadi kita salin semula, tambah 7.265 liter. Okay, jadi bila kedua-duanya sudah nombor perpuluhan, maka kita akan lakukan penambahan dalam bentuk lazim. Okay, jadi kita buat sini 2.75, kemudian nombor di bawah 7.265. Okay, kedua-duanya dalam liter. Okay, sekarang kita lakukan penambahan. Okay, ada satu ruang kosong ni, jadi kita gantikan ataupun letak sifar. Okay, sekarang kita tambahkan 5 tambah sifar 5, 5 tambah 6 11, 1 dekat bawah, 1 dekat atas. 7 tambah 2 9, tambah 1 10, jadi sifar dekat bawah, 1 dekat atas. Kemudian ada titik perpuluhan, 2 tambah 7 tambah 1, dia jadi 10. Jadi kita dapatlah jawapan untuk soalan B, 2/3/4 liter tambah 7.26 liter bersamaan 10.015 liter. Okey, jadi kaedahnya ialah cikgu tukarkan 2/3/4 menjadi perpuluhan, iaitu 2.75. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C, 10.46 liter tambah 578 mililiter bersamaan dalam ml. Okay, kalau lihat di sini, kita nak jawapan dalam ml, jadi nombor dekat belakang memang sudah dalam ml, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ialah nombor di depan ini, 10.46 liter, kita perlu tukarkan menjadi mililiter. Okey, macam mana kita nak tukarkan liter kepada mililiter? Unit besar ke kecil kita perlu darabkan. Darab berapa? Darab 1000. Jadi nombor perpuluhan ni 10.46 kita akan darabkan dengan 1000. So tulis ni 10.46, kita akan darab 1000. Bila nombor perpuluhan didarabkan dengan 1000 atau 100 atau 10, kita boleh gunakan kaedah cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan ke kanan berdasarkan bilangan sifar. Kalau soalan ini dia darab 1000, 1000 ini mempunyai 3 sifar, jadi kita gerakkan titik perpuluhan 3 kali ke kanan. Jadi 1, 2 dan 3. Jadi titik dan kita tambahkan sifar, maka kita dapatlah nombornya dalam kita panggil dalam unit mililiter, iaitu 10.460. Okey. So tulis ni 10.460 mililiter. Jadi ini dia, cikgu dah tukarkan jadi nombor dalam unit yang lebih kecil, ml, iaitu 10.460 ml. Kemudian ditambahkan nombor yang sedia ada, iaitu 578 ml. Okay, jadi apa kita buat sekarang?
kita cuma buat bentuk lazim. Okay, sebab kedua-duanya sudah dalam ml. Kita tulis ni 10, 4, 6 sifar tambah 5, 7, 8. Okey. Kita buat dalam bentuk lazim. So kita garis dahulu. Okay, sekarang kita lakukan penambahan. Sifar tambah 8, 8. 6 tambah 7, 13. 3 dekat bawah, 1 dekat atas. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 5, 10. Kemudian 1 dan 1. Maka kita dapat menjawab soalan C, iaitu 11,038 ml. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D, 9/10 liter tambah 12,304 ml bersamaan berapa dalam ml. Okey. Jadi di sini jawapan nakkan dalam liter. Maka kalau lihat di sini 9/10 ni memang dalam liter. Namun demikian ia dinyatakan dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi kita perlu tukarkan dalam pecahan ini kepada perpuluhan. Okey. Jadi di sini yang nombor pertama ni, pecahan ini kita perlu tukar. Juga sudah pasti yang nombor kedua juga kena tukar kerana dinyatakan dalam bentuk ataupun unit yang lebih kecil, iaitu ml. Okey, kita lihat dahulu yang pertama, iaitu 9/10. Bagaimana 9/10 boleh bertukar menjadi perpuluhan? Jadi 9/10 maksudnya ialah 9 dibahagi 10. Okey. 9 bagi 10 kita boleh tukarkan dalam bentuk lazim 9 bahagi 10. Okey. Jadi dalam sifar 10 nombor 9 tidak ada, maka kita akan buat sifar dan kita tulis ni sifar, kita tolak dapat baki. Jadi 9 ini dinamakan baki, jawapan dia sifar, kemudian baki 9. Okey, adakah ini jawapannya? Okey, tidak, kerana cikgu dah cakap tadi kita perlu dapatkan dalam perpuluhan. Jadi macam mana nak menghapuskan baki ini? Kita tambah titik dan tambah sifar di belakang. Kemudian kita turunkan sifar. Jadi nombor yang terhasil sekarang ialah 90. Jadi seperti biasa kita tanya berapa kali 10 dapat 90. Okey, kalau sifar 10, 9 iaitu 90. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya ialah 9/10 bila ditukar menjadi perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 9 liter. Okey, jadi kita boleh tulis bawah ni sifar perpuluhan 9 liter. Kemudian kita akan tambahkan nombor yang kedua, kita akan tukarkan ml kepada L. Okey, seperti biasa liter kepada ml kita akan darabkan dengan 1000. Tetapi kita bukan nak tukarkan kepada ml, kita nak tukarkan kepada L ataupun unit yang lebih besar. Jadi kalau ml nak ke L, kita akan bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Ini bermakna 12,304 kita akan bahagi 1000. Okey, so ambil 12,304, kita akan bahagikan dengan 1000. Okay, sekarang kita akan gerakkan titik perpuluhan sebab dia bagi 10. Namun demikian ini bukan nombor perpuluhan, ini ialah kita panggil nombor bulat. Jadi caranya kita perlu tukarkan nombor bulat ini kepada perpuluhan, yang mana kita tambah titik dan tambah sifar. Okey. Jadi kita dapat nombornya iaitu 12,304 perpuluhan sifar kita akan bahagikan dengan 1000. Okay, sekarang bila bahagi 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri berdasarkan bilangan sifar. Oleh kerana 1000 ada 3 sifar,
maka kita gerakkan 3 kali ke kiri. Jadi 1, 2 dan 3. Ini bermakna kita dapatlah nombornya dalam ml ni kita tukar jadi L, iaitu 12.304 liter. Okey, jadi kita boleh tulis atas ni 12,304 ml bila dinyatakan dalam liter, iaitu 12.304 liter. Okay, bila kedua-duanya sudah sama unit dan jawapan pun nak dalam unit yang sama, iaitu liter, maka kita akan buat bentuk lazim, iaitu 0.9 kita akan tambah 12.304 liter. Okey. Dan liter dan jawapannya nanti liter. Sekarang kita garis dahulu. Okay, ada 2 ruang kosong ni yang mana tak ada nombor, kita letak sebagai sifar. Okay, kemudian kita tambah sifar tambah 4, 4. Sifar tambah sifar, sifar. 9 tambah 3, 12. 2 dekat bawah, 1 dekat atas. Kemudian ada titik perpuluhan. 1 tambah 2, 3. Kemudian ada 1 dekat depan. Maka kita dapat menjawab soalan D, iaitu 13.204 liter. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan D. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan E. 3 1/5 liter tambah 680 ml tambah 0.2 liter bersamaan berapa liter? Okay, kalau dilihat di sini, nombor di belakang sekali 0.2 liter ini sudah memang dalam perpuluhan liter, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah 3/1/5 liter ini, walaupun dah jawapan dalam liter, tapi kita kena nyatakan dalam perpuluhan. Okey, juga nombor yang kedua ini dinyatakan dalam unit yang lebih kecil, iaitu ml. Okey, bagaimana kita nak menukarkan 3/1/5 liter kepada perpuluhan? Okey, so langkah pertama kita tulis dulu 3/1/5. Okey, ini ialah liter. Okay, jadi kita cuma buat satu cerahkinkan, kita pisahkan dia. Ini ialah 3 liter. Manakala yang kedua ini ialah 1/5 liter. Okay, kedua-duanya dalam liter, tetapi kita perlu tukarkan kepada perpuluhan. Jadi kalau 3 liter tak ada masalah, kita tambah saja titik dekat belakang dan tambah sifar, kita dapatlah dalam perpuluhan, iaitu 3.0 liter. Yang jadi masalah ialah 1/5 liter. Ini ialah pecahan. Jadi 1/5 maksudnya ialah 1/5. So 1/5 ni kalau kita tukarkan dalam bentuk lazim, iaitu 1 dibahagi 5. Okay, 1/5. Okay, jadi berapa kali 5 dapat 1? Kita ada kan? Jadi tulis sifar, tulis sifar. Jadi kita dapatlah jawapan dia sifar, kemudian baki 1. Okey, kita akan dapat perpuluhan bila mana kita nak hapuskan baki ni, kita tambah titik dan tambah sifar. Kemudian kita turunkan sifar ni, dia jadi 10. Berapa kali 5 dapat 10? Kita dapat 2, iaitu 10. Kemudian kita tolakkan dan selesai. Okay, ini bermakna 1/5 liter ni cikgu dah tukarkan kepada perpuluhan, dia menjadi 0.2 liter. Okay, sekarang kita akan gabungkan 3.0, kita akan tambah 2 0.2 untuk mendapatkan nombor perpuluhan dia. Okay, so 3.0 liter tambah 0.2 liter, kita dapat
2 dan 3. Okey, ini dia nombor dalam liter. 3/1/5 liter kita tukarkan kepada perpuluhan menjadi 3.2 liter. Okey, kita dah selesai yang pertama. Sekarang kita nak tukar pula 680 ml kepada liter. Okey. Bagaimana liter nak ditukarkan kepada ml? Kita darab 1000. Ini unit besar ke kecil. Cuma kita sekarang dalam ml. Jadi ml nak ditukarkan kepada L, kita kena bahagi 1000. Okay, jadi 680 ml kita akan bahagi 1000. Okay, so kita akan buat 680 kita akan bahagi 1000. Kita boleh gerakkan titik perpuluhan, tapi ini ialah nombor bulat. Jadi kita kena jadikan dia nombor perpuluhan tambah titik dan tambah sifar. Okay, apa nombor yang baru? Nombornya ialah 680 perpuluhan sifar. Kita akan bahagi 1000. Okay, sekarang bila dah nombor perpuluhan, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri kerana dia ialah operasi bahagi sebanyak 3 kali. So 1, 2 dan 3. Tambah titik, jadi kita dapatlah nombor dia. Depan ni tambah sifar, jadi kita dapat nombornya ialah sifar perpuluhan 68 liter. Okay, ini dia nombor kedua. So kita tulis sini tambah sifar perpuluhan 68 liter. Okay, nombor yang ketiga tak ada masalah, memang dalam perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 2 liter. Okay, sifar perpuluhan 2 liter. Okay, sekarang kita akan lakukan penambahan sekaligus dengan membuat bentuk lazim. Kita mulakan dengan 3.2 liter. Kemudian sifar perpuluhan 68. Dan akhir sekali sifar perpuluhan 2. Okay, kita tambahkan. Tapi sebelum tu kita letak unit liter. Dan kita tambah, ada 2 ruang kosong ini kita letak sebagai sifar. Baiklah, sifar tambah 8 dan sifar. Maksudnya 8 tambah sifar jadi 8. 6 tambah 2 dapat 8. 8 tambah 2, 10. Jadi sifar dekat bawah, 1 dekat atas. Kemudian ada titik perpuluhan. 3 tambah sifar jadi 3. Kemudian ada 1 jadi 4. Maka kita dapatlah jawapan terakhir untuk soalan I, iaitu 4 perpuluhan sifar 8 liter. Okay, itu dia cara-cara menjawab soalan I. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. 8 liter 645 ml tambah 12 1/2 L atau liter tambah 4.1 liter. Bersamaan berapa liter? Jadi kalau lihat kepada ayat matematik kat sini ataupun unit-unit yang terlibat, 4.1 sahaja yang kita tak perlu tukar kerana dia memang sedia ada dalam perpuluhan. Okay, kemudian 8 liter 645 ml ni kita perlu tukar juga kepada liter. Cuma di sini sudah diasingkan 8 liter. Jadi 8 liter ini kita kena tukar perpuluhan. Cikgu bulatkan. Kemudian 645 ni. Dan akhir sekali 12 1/2 liter ini walaupun dalam unit yang sama, tetapi bentuknya ialah dalam bentuk nombor bercampur ataupun pecahan. Kita perlu tukarkan kepada perpuluhan. Okey. Jadi yang pertama 8 liter. Kalau memang sedia ada dalam liter, cuma kita jadikan dia dalam perpuluhan,
sekiranya dia ialah 8 nombor bulat, jadi kita cuma tambah titik perpuluhan di belakang dan tambah sifar, jadilah dia nombor perpuluhan iaitu 8 perpuluhan sifar liter. Okay, kemudian 645 ml ni, bagaimana kita nak menukarkan kepada L ataupun liter? Kita pergi kepada konsep yang sebelum ni, iaitu sekiranya liter hendak ditukarkan kepada mililiter, kita perlu darabkan dengan 1000. Namun demikian, soalan ini ialah mililiter ke L, jadi kita akan lakukan bahagi. Okay, bahagi 1000. Ini bermakna 645 kita akan bahagikan dengan 1000. Okay, so kita tulis ni 645 kita akan bahagi 1000. Okay, cuma seperti biasa cikgu cakap, kita akan lakukan menggerakkan titik perpuluhan, tapi ini ialah nombor bulat, jadi kita tambah titik, tambah sifar, dia jadi nombor perpuluhan, macam 8 perpuluhan sifar liter. Jadi 645 perpuluhan sifar bahagi 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Okey, jadi kita tulis dulu nombor ni semula, 645 perpuluhan sifar bahagi 1000, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri berdasarkan bilangan sifar, kerana operasi ini bahagi sebab tu ke kiri, dan yang kedua kita akan gerakkan sebanyak 3 kali ke kiri. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Okey, kita letak titik dan tambah sifar, maka kita dapatlah nombornya dalam perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 645 liter. Okey, jadi di sini dah ada kat sini, so kita boleh tulis tambah sini, tambah sifar perpuluhan 645 liter. Okey, yang mana yang kat sini Okay, ini dia cikgu dah tukar. Okey, sekarang kita tukar pula 12/1/2. Bagaimana kita nak menukar 12/1/2 liter kepada perpuluhan? Kita cerakinkan dahulu. Okey, so kita tulis kat sini 12/1/2 liter. Ini ialah nombor bercampur, yang mana nombor dan juga pecahan digabungkan sekali. Jadi kita cuma asingkan saja. Bila kita asing macam ni, kita dapat ini ialah 12 liter. Manakala yang sebelah ini pula ialah 1/2 liter. Kita nak tukarkan 12 liter ni kepada perpuluhan, dia jadi macam 8 perpuluhan sifar ni, tambah saja titik di belakang, kita dapat 12 perpuluhan sifar liter. Manakala 1/2 ni, macam mana kita nak tukarkan kepada perpuluhan? Kita bahagikan 1 dengan 2. 1/2 bermaksud 1 dibahagi 2. Jadi kita buat sini 1 bahagi 2. Jadi dalam sifar 2 tak ada nombor 1, jadi kita tulis sifar tolak dan dapat 1 ini baki. Bagaimana kita nak hapuskan baki ini? Kita tambah titik dan tambah sifar, kita turunkan sifar, dia jadi 10. Jadi berapa kali 2 dapat 10? Kita dapat 5. Jadi tulis 10 tolak dan selesai. Ini bermakna 1/2 liter ni kita tukarkan kepada perpuluhan, dia jadi sifar perpuluhan 5 liter. So kita tambahkan, untuk kita sekalikan nombor ni, 12/1/2 ni, dia jadi berapa? Dalam perpuluhan, kita buat 12 perpuluhan sifar, kita tambah sifar perpuluhan 5. Okey, ini semua dalam liter. Jadi kita dapat jawapannya dalam liter, iaitu 5, 2, 1. Okey, maksudnya 12.5 liter. Okey, jadi yang ini kita tukarkan. Okey, cikgu tulis lagi sekali ayat matematik dia. So ni kita tambah 12.5 liter dan air sekali, yang ni kita tak perlu tukar. Okey. Okey, jadi bila kita dah tukarkan kesemuanya dalam unit yang sama, barulah kita boleh buat operasi penambahan dengan kita buat bentuk lazim. Okey. Jadi kita tulis untuk kali terakhir
Bentuk lazimnya yang mana kita tulis ni 8 perpuluhan sifar. Nanti cikgu tulis liter sifar perpuluhan 645. 12,5 dan akhir sekali 4,1 memang sedia ada, jadi kita tak perlu tukar. Okey. Okey, yang penting untuk menambah nombor perpuluhan, dia perlu samakan titik perpuluhan dia. Okey, kita letak unit dekat ujung. Kemudian kita gariskan. Seterusnya kita tambahkan sifar dekat belakang yang tak ada nombor ni. Kalau kita nak biarkan pun boleh juga. Okey. Jadi kita tambah 5 tambah sifar semua ni 5. 4 tambah sifar semua ni dapat 4 juga. Kemudian 6 biarkan dulu. 5 dengan 5 kita boleh sekalikan dia jadi 10. Jadi 10 tambah 6, 16. 6 dekat bawah, 1 dekat atas. Okay, lihat sini 8 dengan 2 kita boleh tambah jadi 10. 10 tambah 4, 14. Kemudian ada 1 dekat atas, dia jadi 15. 1 dekat atas, 5 dekat bawah. Titik perpuluhan. Kemudian 1 tambah 1, 2. Jadi inilah dia jalan terakhirnya, jawapan terakhirnya iaitu 25.645 liter. Okay, itu dia cara-cara menjawab soalan F. Maka dengan ini, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk tambah unit isi padu cecair bagi muka surat 202 untuk soalan A hingga F. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.